Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita bertemu lagi dalam jualan pecah gudang. Yes. Di Galeri Ilmu. Jadi hari ini kita nak sembang tentang buku seram. Kalau nampak ni tebal ada, nipis ada. Jadi pada semua yang bersama kami, terima kasih. Bolehlah share dulu, bagi tahu kawan-kawan, sebab selain buku agama, motivasi, kewangan, Galeri Ilmu juga, kami ada juga terbitkan buku-buku seram, daripada yang tebal sampai yang kenipis lah, daripada novel sampai cerpen pun ada. Jadi pilih mana yang berkenan. Jadi untuk tak buang masa, saya nak teruskan dengan buku seram yang pertama. Okey, bertajuk Pazuzu, daripada Tuan Nami Adnan. Tuan Nami dengan kami ada tiga buku seram. Okey, ini yang first, buku Pazuzu, Syaitan Purba. Yang kedua, Sihir Jin Lamashtu. Ini yang paling tebal lah. Dan yang paling nipis, buku Bibit Syaitan Pemusnah Israel. Jadi saya bagi tahu harga dulu. Kalau ikut yang Pazuzu ni, harga asal RM17. Untuk Yes, selagi stok masih ada, diskaun RM10. Jadi RM7 sahaja. Anda jimat RM7. Untuk Sihir Jin Lamashtu, ini yang tebal ni, memang sedap, puas baca ni, RM25. Untuk Yes, pecah gudang, kami bagi RM12.50 je. Okey. Dan yang terakhir, buku paling baru beliau lah, Bibit Syaitan Pemusnah Israel. Yang ni harga asal 10 sebab dia paling baru. Jadi diskaun pun sikit je lah, kita bagi RM3 diskaun. Jadi harga dia RM7. Betul tak tu? Ya ke? Tapi 50%. RM50. RM5. Silap saya, maafkan saya. RM5 siapa nak bagi? 3 buku kalau ikut daripada harga asal 25 tambah 10 dah berapa? 35, 15, 50, RM57 kalau ikutkan asal ni. Tapi sempena Yes, pecah gudang ni 12.5, 7, 5, 12, 12, 1, 2, 24, separuh harga. Dapat RM24.5. Jimat RM25. Boleh makan tengah hari lagi. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan buku-buku seram kami, boleh datang terus ke Kota Damansara Isnin sampai Jumaat, kecuali Sabtu Ahad lah, dah cuti umum. Kami buka 10 pagi, 5 petang. Siapa yang beli direct kami, ada special lah, kita akan bagi extra lah, gift, menghargai kedatangan korang datang sini. Tapi siapa yang nak beli tapi jauh, Sabah Sarawak ke kan, mana-manalah, Pantai Timur ke, orang cakap utara ke, nak beli, boleh pergi ke website kami www.galeriilmu.com.my. Okey, so kita nak pergi satu persatu. So kita nak cerita dulu pasal Pazuzu. Okey, so Pazuzu ni dia punya latar tentang pelajar kolej. Pelajar kolej. Waktu ni tak ada PKP lagi. Jadi dia boleh lah, orang cakap normal biasa, masuk dewan kuliah apa semua. Dan dia ada dua watak yang orang cakap antagonis, protagonis. Watak utama dengan watak yang dia tak apa nak berkenan. Jadi watak utama ni dia tak percaya benda-benda tahyul lah. Benda-benda bukan sekadar tahyul, benda-benda gaib dia tak percaya. Jadi satu watak ni dia percaya dan dia juga mengamalkan perubatan Islam lah. Dan bila dia tak percaya tu, dia suka cabar. Dia suka cabar, dia nak benda tu biar wujud depan mata. Cakap mulut lepas apa semualah. Dan dia beli binatang ni, kalau tengok ni, Wajah buat ni. Dan dia buatlah ritual tu, potong, kasih keluar darah semua. Dan bila kau panggil, benda tu datang lah. Bila benda tu datang, Mamat yang mengamalkan perubatan ni lah, dia lah yang tolong Mamat ni tadi. Macam mana dia tolong, apa kesudahan dia punya konflik. So boleh orang cakap dapatkan lah buku Pazuzu ni. Harga pun murah, RM7. Kalau tak RM17 ni. Sampai 5 hari bulan 1, selagi stok masih ada. Okey, so Pazuzu. Dan selepas Pazuzu, kami ada keluarkan buku ni bertema Nusantara,
Keris Longleh. Daripada Tuan Syauqi MK. Ini unik dia punya penghasilan dia sebab penulis bermula dengan cerpen. Bermula dengan cerpen. Bab 1 ni sebenarnya cerpen. Dapat kat editor dia suruh panjangkan jadi novelet. Panjang sikit lah. Tapi bila sampai kat penerbit, kita nak lagi panjang, jadilah novel Keris Longleh. So, kisah seorang novelis yang menceritakan kisah keris. Mana dia nak buat cerita novel pasal keris. Dia buat kajian lah. Dia pun buatlah research dekat, dia buat survey dekat Facebook dia, tanya pasal keris itu ini, dan dia ada post gambar keris, siapa tahu pasal keris tu apa semua. Dan dia punya hook kat bab 1 tu, bila keris yang dia tayang tu, rupa-rupanya ada orang yang cari selama ni. Dan orang tu berminat nak dapatkan keris tu. Dia punya ayat ni memang bagi saya, bila baca bab 1 ni, dia tak nak jual. Orang tu cakap, kau tak nak cari, kau tak nak bagi kan, aku akan cari keris tu sampai dapat, kau tunggu. Dia cakap, tu yang saya pegang ni pun gigil ni. Daripada cerpen tu, dia kembangkan jadi novelet. Memang macam real lah. Sebab ikut pada cerita ni memang Tuan Syauqi pun belajar juga lah silat. Boleh kata 50-50. Ada kisah benar, ada ditambah lah, nak kasi sedap cerita orang cakap. So perjalanan Keris Longleh ni memang sangat unik. Kalau tengok sini dia ada macam 2 side, muka watak utama dan penunggu dalam keris tu. So itu antara kisah di sebalik tajuk, di sebalik cover ni. Nak tahu? RM7 je. Yang ni RM7 sahaja. Harga asal RM17 pun dapat jimat RM10. Okey. So college dah, Nusantara dah. Ni science fiction pula. Ni seramnya orang cakap, seram versi masa depan lah. Dia tak berlatar orang cakap dunia nyata. Dia rekaan. Still dia punya cerita memang sangat agak science fiction lah. Dan keunikan buku Makna Sayap Hitam ni, Tuan Iwan, dia mengumpulkan, kalau tengok ni, angkara sihir. Maknanya dia kumpulkan jenis-jenis sihir seluruh dunia, dia masukkan dalam buku Makna ni. Itu antara sumber rujukan dia. Ada voodoo dan lain-lain lah. Benda-benda masyarakat satu dunia ni, secara tak langsung kita dapat tahu, oh ada ritual yang macam tu, tapi dimasukkan dalam buku Makna Sayap Hitam. Dunia Tanpa Warna. Dia punya ni sebenarnya pun sama macam Tuan Syauqi. Dia bermula daripada cerpen dan dikembangkan menjadi sebuah novel, Makna Sayap Hitam. Okey. So kalau ikut Tuan Iwan ni, dia punya buku bukan saja Makna, ada lagi satu tapi tak jumpa kat sini. Buku cerpen. Tajuk apa tu? Apa yang gambar budak tengok TV tu? Budak tengok TV. Saya lupa lah tajuk dia. Tak perasan tak kat sini. Itu versi cerpen, itu cerpen. Tak apa, korang kalau pergi kat website, type Iwan Dis kat Gallery Remu, insya-Allah keluar dia punya senarai karya dengan kami. Okey. Tu Makna Sayap Hitam. Dan seterusnya, ni yang selalu disalah tafsir. Pulangkan Kembar Puaka bukan satu cerita, tapi pulangkan satu cerita, kembar satu cerita, puaka satu cerita. Maknanya ada 3 cerita lah. Pulangkan ditulis oleh Keman, kembar oleh Izunaira, dan puaka oleh Mus Nasmian. Ada 3 cerita, 3 penulis. Ini novelet lah nak cakap. Novelet. Okey, sekejap saya cari dia punya pembahagi tebal dia. So contoh macam tu lah. Dia separuh habis, kembar. Lepas tu separuh habis, lepas tu puaka lah. So pulangkan ni pasal apa? Ni pasal MLM, multi-level marketing. Macam mana orang yang buat multi-level marketing, kalau silap cara, jadilah cerita macam pulangkan ni. Cerita dia bersambung ke Cik Amir? Ke Tak, cerita ini lain-lain? dia berdiri sendiri. Oh, dia sendiri. Dia sekadar bersambung tajuk dia je. Tapi sedap langsung tajuk dia. betul orang ingat, ini satu cerita ke tak? Tapi pada korang yang tak minat baca, orang cakap boleh lukis. Boleh, asal tak boleh. Kita lukis tu. Ni, Pulangkan Kembar Puaka. Ni antara komik adaptasi lah. Macam dah biasa baca buku seram, ni kita buat komik seram pula. Komik seram pun sama, RM7 juga. Cerita dia sama ke ada olahan lain sikit? Okey.
soalan yang bagus. Pulangkan, dalam ni ending lain, dalam ni ending lain. Wah, maksudnya kena beli dua-dua lah. Terpaksa lah. Nak buat macam mana kan? Cerita lain. Tapi harga murah, cik. Harga murah, RM10, 17, 24. Tapi kalau ni RM24 asal. Tapi kalau beli macam ni baru RM14. Jimat RM10 dapat 2 buku. Online pun boleh. Ini cover ni kalau tengok ni, tu saya cakap tadi, MLM bila tak kena cara, dia ingat makan siakap viral kan. Tapi siakap apa cakap tu, keluarlah ulat apa semualah. Nak tahu macam mana, dapatkanlah. Kau kembar ni pula, ini based on true story. Kalau pernah baca tentang manusia kembar dengan buaya, boleh google. Kita orang pun ada buat dulu video pasal ni dekat YouTube. Type dia kembar, akan keluar pasal kisah buaya kembar dengan manusia dekat Melaka dengan Indonesia, tak silap saya. So kalau dalam ni cerita dah habis. Dalam ni dia macam saya cakap lah, dia ending dia lain lah. Memang kena dapat dua-dua lah. Ini di Barat Pusara di Lebuh Raya lah. Puaka. So buku seram, kita ada komik seram. Okay, dan kita masuk dash yang kedua. Dash yang kedua kita punya tebal. Dash yang kedua buku tebal. Kita dah puas sederhana tebal, ni kita bagi tebal betul. Macam tadi harga RM25, jadi separuh harga RM25. Jadi kelebihan Tuan Ami ni, dia tak macam apa penulis yang cover hantu tempatan pocong, cakap apa lam sui. Tapi dia international punya hantu. Lamas tu korang boleh google, lamas tu apa, Dibik tu apa kan, Pazuzu ni apa. So ini international punya jin lah. Memang ada lah kalau korang google. Dan lamas tu ni dia berkenaan orang kaya jatuh miskin, pindah kampung, duduk satu rumah yang kalau tengok macam typical Malay story horror lah kan. Tapi dia punya kisah ni kiranya bila nak kaya cara yang salah, adalah dia punya ritual yang tak berapa nak betul, berhajat dengan lamas tu ni. Dan memang sangat menarik lah dia punya fakta apa yang dimasukkan. Sebab satu trivia, penulis ni adalah seorang peguam. Tuan Ami Adnan ni adalah seorang peguam. Jadi bila peguam menulis ni memang detail lah dia punya kisah tu. Kita macam dalam court lah kena cakap. Memang seronok kalau baca yang lamas tu. Okey ni. Kalau tiga ni Cik Amir, harga biasa RM52. Siapa nak bagi? Sekarang kita bagi RM24.50 sahaja. Separuh harga RM50, dapat makan tengah hari lagi. Dapat buku, boleh makan lunch. Okey. So ini yang mana tadi? Lamas tu okey dah. Tebal yang seterusnya daripada Iwan Riz. Iwan Riz tadi kita ada Magna. Science fiction masa depan. So dia balik semula ke Malaysia. Dia buat cerita tentang mimpi dalam mimpi dalam mimpi dalam mimpi. Okey, saya baca dia punya review. Jika filem pecah panggung Edge of Tomorrow 2014, kalau korang ada tengok Tom Cruise berlakon, dia punya slogan, dia punya tagline apa, live, die, repeat. Somniphobia, Iwan Riz mengetengahkan hidup mimpi ulang. So orang yang ada masalah tak boleh tidur, insomnia, dia tidur, adalah monster masuk dalam mimpi dia. Seperti filem Inception, pembaca pasti teruja saat tersepit antara mimpi realiti, bermatian terus berjaga, sebuah perjuangan mistik yang sulit. Iwan mengimbau keampuhan, pesan agama, naratif seram sebaik filem munafik. Ini yang ulas ni Tuan Zaim Yusof, Majlis Pengkritik Filem Kuala Lumpur. Okey, jumpa dah. Ini dia yang paling baru daripada Iwan. Misteri video viral. Kalau tak larat baca yang tebal-tebal ni, ni Iwan bawa ini page. Cepen pula tu. RM10 jadi RM5. RM5. RM5 hari ni makan pun tak dapat RM5. So boleh try dulu Iwan punya bacaan dengan misteri video viral. Okey, nanti saya cerita yang tu. Okey. So ini batch yang kedua, buku tebal, daripada RM25 jadi RM12.5. Okey. Masa sekarang RM25 boleh dapat 2. Betul lah tu. RM25 dapat 2. Memang malam korang memang best lah kalau dapat benda ni kan.
So ini yang novel tebal. So tebal tak boleh. Okey, kita bagi nipis. Nipis kita ada 6. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 yang nipis. 2 cerpen, 4 novel. Yang cerpen viral dengan papan puja. Okey, yang ni apa nama novel nipis. Okey, so kita pergi yang Iwan dululah, alang-alang. So misteri video viral ni cerpen. Dia banyaklah kisah-kisah seram dalam ni. Jadi semua yang 6 ni harga asas semua RM10. Bila bawah jualan pecah gudang kami ni, kami bagi 50% less. Jadinya RM5 lah satu. Cuma yang 2 ni je sebab ini baru sikit. Okey. So yang paling baru ni sikit lah. Sorry. 30%. Ni, 30%. Pun masih murah, tak sampai 10. RM7. Tak boleh datang, boleh beli online. Okey. So, Dahidal. Okey, ni buaya. Buaya ni dia sambungan kepada kembar ni tadi. Yang kembar ni dia tak habis cerita, dia sambung dalam bentuk novel nipis. Rasukan buaya. Korang boleh Google kat YouTube, boleh tengok kita orang buat review pasal rasukan buaya lagi detail. Boleh tengok gambar buaya yang sebenar tu macam mana. Okey, so yang seterusnya ni. Ini Tuan Nami juga yang jin yang di cover pasal Lamash tu, Pazuzu. Okey, ni Dibik. Sebutan dia Dibik, bukan Dibuk. Pemusnah Israel. Ni antara novel. Dia seakan Mekna, tapi dia masih dekat bumi lah. Kalau Mekna ni dia create dunia lain, tapi ni memang kat bumi. Di mana waktu ni peperangan dengan Israel lah, berlaku di Israel. Dan ada penggunaan syaitan Dibik ni. Apa benda, macam mana dia guna, kena baca. Dapatkan nipis je RM5. Okey. Seterusnya cerpen yang kedua, Mantra Papan Puja, Nidaza. Ni pun banyak. Orang cakap antara 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 cerpen. Dan yang paling best, kita kat sini kita punya tagline, takut Tuhan bukan takut hantu. Kita akan ada pengajaran. Apa dia benda yang kita belajar daripada buku, daripada cerpen. Setiap cerpen ada pengajaran. Dia ada macam buat kesimpulan macam tu moral lah. of the story lah. Moral of the story. So Mak Ayah jangan risaulah. Sebab selalu dulu sebelum PKP kami dengar sekolah, cikgu cakap tak sesuai. Tapi bila cikgu selak, okey, dia tahu. Maknanya kita nak ujungnya takut pada Tuhan, pada Allah. Bukan pada hantu tu tadi. Macam kita kata novel seram patut syariah lah. Boleh lah macam tu. Tapi cover memang kena buat macam ni lah. Nak pakai kopiah macam tak selesai lah. Songkok tiba kan, macam tak kena lah kan. Syaitan tak pakai songkok ke? Itulah. Kalau tengok syaitan kudu syaitan gemuk ni kan. Ini budak-budak sekolah rendah okey lah kot kan. Dia muka comel-comel kan. Ni sekolah menengah, dewasa umum kita nak buat. So kita memang buat betul-betul seram lah. Cover. Isi kena baca lah. Isi pun mestilah seram. Dah nama apa, seram mistik kan. Dia mistik tu. Dia ada misteri di sebalik apa cerita tu. Okey, ni yang paling latest, Waris Ifrit Supah Iblis. Okey, ini pun tentang kisah persilatan. Dan ini tentang budak yang dia ada, nak kata korin ke apa ke, dia lebih kurang macam, adalah kawan yang dia rasa orang, sebenarnya bukan orang. Bila balik rumah mak cakap, siapa yang kau bawa balik ni? Itu antara petikan dalam ni lah. So nak tahu, kena dapatkan. Ni je RM7, still bawah RM10. So kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah yang 4 lama, 10 lah. Kita ada 10 buku seram dan 3 komik seram. Nak tahu detail boleh ke website kami. Dapatkan selagi stok masih ada. Macam-macam buku ada. Buku seram ada. Buku kanak-kanak seram pun ada. Pakcik Bat. Yang ni colourful lah tapi. Bolehlah dapatkan di website atau datang terus ke Galeri Ilmu Seksyen 8 sebelah JPN. Sebelah JPN sampai pukul 5 kat Surat. 5 petang. Setiap hari kecuali Sabtu Ahad cuti umum. Jadi apa lagi, ada soalan ke? Tak nampak okey. So untuk esok mungkin kita nak cover buku lain pula. Jadi
InsyaAllah kita akan buat live lah macam ni setiap hari. Dalam lebih kurang pukul 12 kita Jumaat lah. Jumaat kita solat Jumaat kan. So terima kasih semua. Kita jumpa lagi di segmen akan datang untuk jualan pecah gudang Yes 2021 Gallery Ilmu. Hidup ini singkat, baca buku bermanfaat. Okay. Harga murah-murah. Dipilih. Hari ni lah.